Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in 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 lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dapat kita sekali lagi pada pagi ini bersama-sama di dalam rancangan Tanya Ustaz dalam majlis ilmu kita di TV9 pada pagi ini. Seperti biasa, pada setiap pagi kita berbincang tajuk-tajuk yang kita berbincangkan dalam perbincangan kita. Dan pagi ini kita nak menyambung tajuk kita yang semalam berkenaan dengan tetamu. Dan bersama-sama dengan saya di studio pada pagi ini yang akan bersama-sama membincangkan tajuk ini ialah rombongan yang datang daripada jauh, daripada Kedah Utara, dari Baling, kumpulan wanita cawangan Bongor Baru, Baling, Kedah. Apa khabar orang Bongor? Baling. Bongor, cawangan Bongor, Baling. Bongor tu bukan nama tempat Nama tempat juga. Jadi tapi panggil Baling juga. Kok mana pun. Oh, okey, besar sikitlah. Ya, okey, baik. Marah orang Bali. Baik. Tak marah no. Baik, alhamdulillah. Baik, kita pagi ni nak bincangkan tajuk tetamu. Semalam kita dah bincangkan tajuk ni. Hari ni kita nak bincangkan pagi ni sambungan kepada tajuk yang kita bincangkan semalam. Dan pagi ni kita nak mulakan juga dengan melihat sedikit daripada ayat-ayat Allah SWT. Mudah-mudahan ada keberkatan perbincangan kita pada pagi ini. Para penonton sekalian, saya masih lagi nak bincangkan ayat yang sama ya, yang kita bincangkan semalam, surah An-Nur, surah yang ke-24. Ya, ayat 27 sehingga ayat 29. Jadi saya akan bacakan dan tuan-tuan boleh semakkan dan kita akan lihat makna-makna dia insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum. Wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk rumah yang bukan rumahmu sendiri sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak mendapatkan seorang pun di dalamnya, maka jangan kamu masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu baliklah, maka baliklah. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang bukan rumah kediaman, di mana di dalamnya ada barang-barang milikmu. Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Maha benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian, penonton yang dirahmati Allah, kita membincangkan persoalan berkenaan dengan tetamu. Tetamu, kita sebut dah bahawa orang yang mendatang. Tetamu bukan tuan rumah. Tetamu, dia bukan orang yang berada di tempat tersebut.
maka tentulah ada adab-adab, peraturan-peraturan. Dan kita sebutkan sejak semalam bahawa sebenarnya peraturan ini adalah untuk nak memelihara keperluan yang barangkali ada pada tuan rumah. Barangkali maruahnya, barangkali emosinya, atau apa saja keperluan-keperluan tuan rumah yang kita sebagai tetamu tidak tahu. Sebab itulah kenapa Islam tekankan persoalan berkenaan dengan tetamu ni. Jadi pada pagi ini kita nak buka ruang sepenuhnya kepada orang-orang baling yang di studio saja. Pasal yang di TV dia kata, aku pun baling tak, kata dia. Tak, yang di studio saja, yang berjalan, bukan main jauh. Berapa jam? 4 jam? 4 jam lebih, 5 jam. Termasuk berehat, masuk pergi sogo, apa semua sebagainya. Tak masuk lagi. Jadi tuan-tuan, kita bagi ruang sepenuhnya untuk bertanyakan soalan. Silakan, siapa yang nak bertanyakan soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Haslina binti Hamali daripada Wanita Cawangan Bunga Baru, Baling. Ingin ajukan satu soalan pada Ustaz yang berbunyi, jika bertamu, wajib tak beri salam sekali atau wajib minta izin je? Baik, tetamu ni dia wajib bagi salam ke ataupun minta izin? Dia bagi salam sekali dengan minta izin ke ataupun minta izin saja? Ataupun minta izin saja ke atau kena bagi salam sekali? Yang mana satu? Bagi salam dulu. Dah, dia kata mana yang wajib? Salam. Jadi minta izin tak perlu, tak apa. Salam tu kira minta izin. Okey, kata kita bagi salam. Assalamualaikum. Dia jawab dalam rumah tu slow je. Salam. Baik, dia begini. Disebutkan oleh majoriti ulama sebutkan bahawa dia kata bagi salam tu dihukum dia sunat. Dihukum asal bagi salam memang sunat. Bagi salam ni hukum dia apa? Sunat ke wajib? Sunat. Bagi salam sunat. Menjawab salam wajib. Sebab itu dia hukum tu tetap sama. Walaupun kita pergi rumah orang, bagi salam tu hukum dia sunat. Minta izin hukum dia wajib. Nampak? Ya, jadi sebab itu tak kira lah, walaupun kita kata kadang-kadang kita minta izin melalui bagi salam. Betul tak? Kita all in. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Tak ada, bukan nak masuk, nak bagi salam je. Ada ke orang macam tu? Ada juga kadang-kadang saja nak menyapa kita kan. Ada kan, lalu kita tengah sidai baju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melah singgah. Tak apalah nak pergi kedai, bukan nak singgah pun. Betul tak? Sebab itu dia yang wajibnya kata para ulama bagi salam. Bagi salam pula. Yang wajibnya bukan jawab salam, yang wajibnya minta izin. Ni tetamu ni. Jadi memberi salam tu hukumnya sunat. Kekal dia sebagaimana hukum yang sedia ada. Okey? Jadi bila kita masuk rumah minta izin tu penting. Ya, minta izin tu penting. Jadi bagi salam tu sebahagian daripada minta izin. Kita tidak nafikan, tetapi tidak bermakna memberi salam itu bermakna minta izin. Sebab buktinya kadang-kadang orang bagi salam, orang jawab, cuma tak kuat. Betul tak? Oh ya, akak mai ni. Baru kita nak bagi tahu kita nak minta izin tu. Betul tak? Jadi kita tengoklah, dia minta izin, dia jawab, tak jawab, diam. Tak bagi ni nampaknya. Baliklah. Gitu. Sebab itu bagi salam kita bagi juga sebenarnya sunat hukum dia. Assalamualaikum. Inilah saja nak pergi rumah hang ni, boleh lah? Boleh. Kadang pakai telefon. Betul tak? Kita Assalamualaikum. Takkan Assalamualaikum je. Hello, ja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, ja. Dia pun tak tahu kita nak main rumah dia. Dia tahu ke? Sampai sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hang tak bagi aku mai Lah, tak tahu kata kak nak mai. Tak tahu aku bagi salam tadi. Tak, sebab itu kena cakap Assalamualaikum. Salam. Ni nak mai rumah hang, boleh ke, Jah? Mailah, mai. Sila. Tu. Boleh faham? Kalau faham, kita berehatlah. Ngaji ni faham, tenang je. Dah faham, berehat.
Aywa, kita kembali semula pada pagi ini, pagi yang ceria, pagi ya mudah-mudahan seluruh kehidupan kita ceria, dan mengaji ni kena ceria supaya senang dapat. Kan? Kalau stres mengaji, hara dunia. Kan? Ustaz yang mengajar pun letih. Jadi macam pakcik yang di rumah tu senyum. Tengok muka pakcik. Tengok muka pakcik pula. Senyum. Okey, bagus. Baik, sambung balik. Tadi sebelum kita berehat, kita ceritakan tentang nak bagi salam ke, nak minta izin ke dua-dua sekali ke macam mana. Tadi kita dah terang dah, saya ingat faham dah tu. Ya. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua pagi ini kalau ada lah. Ya, silakan. Orang muda. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, ada orang kata tetamu tidak boleh memandang ke dalam rumah ketika minta izin. Adakah memang begitu Ustaz? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Ada orang kata tetamu ni kalau nak minta izin tu, dia jangan menghadap dalam rumah. Betul lah, betul. Sebab kita kena ingat, dalam rumah ni, kita kata rumah ni tuan-tuan, yelah, kita dalam rumah ni macam-macam ada, betul tak? Kadang dekat ruang tamu tu, Allah, masa kita nak pergi studio tadi, berapa tinggi bukit bukit baju kita tinggalkan di rumah. Betul tak? Yalah, maknanya sebab itu kalau kita pergi minta izin, kita jadi tetamu kan, kita minta izin duduk dalam rumah, kita menghadap dalam rumah. Bila orang buka pintu nampak habis semua. Betul tak? Kadang-kadang rumah tu daripada pintu tu menghadap terus ke tandas, tak sesuai. Orang duk keluar masuk tandas, kita menghadap dia. Sebab itu tak bagus. Agama ajarkan kita bagaimana cara kita bila jadi tetamu duduk di mana. Nampak benda ni macam kecil je, bab tetamu ni. Tapi hakikat dia besar. Jangan main-main. Betul tak? Lagi kalau kita orang perempuan yang di rumah orang laki-laki jadi tetamu. Betul tak? Suami kita bagi masuk, kita ada orang laki-laki duduk menghadap depan pintu tu. Buka pintu, kita kat tandas. Tak sesuai. Betul tak? Ini sebab itu kenapa Islam jaga. Ada disebutkan dalam sebuah hadis, riwayat Imam Bukhari, dan juga Abu Daud. Nabi SAW sebut dalam hadis ni, kana idza ata baba qaumin lam yastaqbil baba min tilqa'i wajhihi walakin min ruknihi al-aymani aw al-aysari. Fayaqulu assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi SAW ni adab, Nabi ajar. Nabi SAW bila datang ke rumah orang, jadi tetamu, Nabi tak menghadapkan muka di posisi dalam rumah. Tapi Nabi duduk posisi kanan. Faham tak? Kanan. Atau kiri. Maknanya apa? Dalam rumah ni menghadap rumah, jadi Nabi duduk menghadap pandang tempat lain. Jadi kalau orang buka pintu pun, kita tak nampak apa isi dalam. Betul tak? Walaupun memang tuan rumah dia dah cover semua dah. Kain yang bertimbun tadi, dia ambil kain plekat, dia tutup cover je. Betul tak? Tapi kadang-kadang tuan-tuan, kita ada benda lain, kadang kita nampak, sebab itu tak sesuai. Ini kena faham. Cara bagaimana agama mengajarkan kita jadi tamu ni akhlak. Akhlak. Sebab tu jadi tetamu, jadilah tamu yang baik. Jangan mandang habis semua. Sebab tu yang jadi orang duk bercakap. Kita pergi rumah orang tu, ya Allah, aku pergi rumah dia. Nampak tak? Jadi akhirnya, kita sepatutnya jadi tetamu ni untuk bersilaturahim. Betul tak betul? Betul. Tapi di akhir jadi apa? Jadi musuh. Sebab bila orang pergi rumah kita, orang duk bercerita. Kerja dia nak mencari apa yang buruk dalam rumah kita. Sebab tu kenapa agama ajarkan supaya tetamu dia jangan pandang ke arah pintu, supaya dapat orang cover apa benda yang patut nak di cover. Dan kita pun kalau jadi tuan rumah, kita tak suka orang duk tengok isi dalam rumah kita. Betul tak betul? Ini dia. Sebab itulah Nabi ajarkan kita supaya berdirilah di sebelah kanan atau sebelah kiri. Maknanya pintu berdiri sebelah dinding. Kan? Macam menyorok sikit. Kalau kata, main nyorok nampak? Bukan menyorok. Hang tak dengar ke tanyalah ustaz hari tu? Amboi, act nampak tu. Baik, faham makcik? Kak, faham ke tak faham? Faham. Baik, kalau faham kita bagi soalan lain lah. Faham tak yang tanya tadi? Faham, bagus. Baik, ada soalan lain nak tanya? Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak ajukan satu soalan kepada Ustaz. Ya. Bagaimanakah jika tetamu lelaki datang ke rumah lelaki dan tetamu perempuan datang ke rumah perempuan, perlukah ia minta izin juga Ustaz? Itu soalan saya. Bagus juga tu. Kadang-kadang kita rasa kalau pergi rumah orang perempuan, alah Kak Jah bukan ada orang, dia seorang aja. Laki meninggal lama dah, dia seorang. Tak payah minta izin, tak apa. Tak perlu minta izin apa benda. Kita pun perempuan, dia perempuan. Kata orang tak apa? Kata? Orang kena kata apa? Tak apa? Tak lalu apa? Tak lapar. Tak lapar nak tengok gitu. Tak lapar. Tak kelapak nak tengok Dah bukan soal lapar tak lapar nak tengok. Kadang-kadang ada orang dia tak suka orang tengok dia dalam keadaan tertentu. Mungkin dekat dia punya peha ada kurap. Betul. Mana kita tahu? Kan sebab itu kita pakai pakaian untuk nak jaga maruah kita. Kan pakaian kita nampak elok je kan. Lawa je, handsome je, macho cun je nampak kan. Itu pasal pakai pakaian. Cuba kalau tengok betul itu, belang-belang. Serupa kuda belang. Sebab itu kita kata tadi, baik laki-laki, baik perempuan. Orang tak suka. Kadang-kadang orang laki-laki, walaupun dia, yalah orang laki-laki aurat dia apa sangat, betul tak? Tapi kadang-kadang dia bulu ketiak tak, bukan main panjang. Jadi dia bila tak berbaju, dia malu. Lepas tu kadang orang datang, dia tak dan pakai baju. Ya Allah, pasal apa masuk? Dia duk cover bulu ketiak dia. Tuan-tuan, saya nak sebutkan soalan Kak tadi kata, laki-laki, perempuan belum minta izin tak? Perlu juga. Betul tak? Kadang kita dalam rumah ikut selesa kita. Kan tak payah ceritalah selesa kita macam mana. Masing-masing orang, masing-masing punya rumah. Sebab tu ada orang tanya, Ustaz, apa hukum kalau kita lalu rumah orang, kita tengok rumah orang tu tak pakai baju, tak pakai pakaian. Berdosa tak orang tu? Orang tu tak berdosa pasal dalam rumah dia. Sebab itu setengah-setengah ulama kata apa? Bila kita melontarkan pandangan, haram hukum dia. Tahu melontarkan pandangan? Pasal kita duk tengok, kita kan suka kan pergi jalan rumah orang. Rumah. Semua tengok. Habis kita perhati. Sebab ada orang dia macam-macam jenis ada orang. Betul lah kita kata, Ustaz, takkanlah pergi bogel dalam rumah buat apa? Suka hati dia lah rumah dia. Bukan dia suruh kita pergi bayar rumah dia tu. Betul tak? Sebab tu kita kena jaga pandangan. Sebab tu kita sepatutnya rumah orang tu sampai tengok. Kan? Bukan tak pergi tengok langsung tak nampak. Amboi sombong semalam tak nampak pun aku kata dia. Dah aku tak nampak apa-apa pun pergi lalu semalam. Takkanlah sampai macam itu sekali. Cuma maknanya jaga pandangan. Jangan lepaskan duk cari. Kalau ada tingkap terbuka, cari celah tingkap. Apa benda buat tu? Dia tak mengendap, dia sambil lalu. Tengok tingkap kawan tu buka, tengok pintu buka, tak ada orang. Dia mula tu, adalah tu tak kenal dia nampak tu. Tuan-tuan, sebab itu kita kata tadi, baik laki-laki, baik perempuan, minta izin. Sebab itu tujuan minta izin tadi tu, innama ju'ilal istizanu min ajlin nazar. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Nabi kata, innama ju'ilal istizanu min ajlin nazar. Sesungguhnya minta izin itu adalah dengan tujuan untuk pandangan. Faham tak? Sebab tu nak jaga pandangan. Jadi kalau kita masuk rumah orang lelaki sekalipun, tujuan dia nak jaga pandangan. Atau kita masuk rumah orang perempuan. Sebab tu zaman Nabi SAW, ada seorang perempuan, dia berada dalam rumah. Orang masuk rumah dia tak bagi minta izin pun. Orang tak minta izin. Mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, ada orang masuk rumah aku main terjah je. Aku tak suka orang tengok aku dalam keadaan begitu. Kadang-kadang ada orang perempuan, kalau orang Arab ni kan dia jenis pakai purdah semua kan. Kadang kita tak kenal pun, tak nampak pun. Kadang dia pun tak suka kalau hang bukan kawan aku, bukan kawan rapat, hang tak payah tengok rupa aku dalam keadaan biasa. Hang mungkin boleh tengok aku jumpa macam biasa je. Tak ada masalah, perempuan-perempuan boleh pegang. Tapi dia tak nak orang tengok dia. Mungkin rupa dia tadi ada yang, yelah dia tak suka orang tengok. Walaupun Allah Ustaz, tengok rupa dia je pun, dia tak pakai pudar, bukan nampak apa benda pun. Dah, dia tak suka. Kadang-kadang orang tak suka orang tengok badan dia. Orang perempuan kan, dia kan sensitif. Betul tak? Kalau pakai pakaian, tak nampak. Bila di rumah duk pakai tracksuit ke apa ke, kan nampak. Jadi orang tak suka. Macam-macam. Sama juga orang lelaki-lelaki. Kadang dia keluar, dia pakai serban dia, kan?
elok comel nampak kan. Dalam rumah ikut dia nak pakai seluar apa. Kan boxing ke apa ke. Betul lah dalam rumah dia. Sebab itu kenapa dia suruh innama ju'ilal istizanu min ajli nazar. Sebab tu orang nak jadi tetamu minta izin juga kok mana pun. Baik laki-laki, baik perempuan. Pasal apa yang saya cakap utara pula ni? Faham? Faham. Yang di rumah faham, orang KL faham, orang KL. Orang Kelantan faham. Faham dah semua Melaka insya-Allah. Baik. Ada soalan lain ke? Habis dah? Ada lagi? Ada. Okey baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak ajukan satu soalan. Ya. Adakah keadaan dikecualikan tetamu minta izin? Macam mana? Adakah keadaan dikecualikan tetamu minta izin? Masih. Maknanya ada tak keadaan tetamu boleh masuk atau boleh datang tanpa minta izin? Ada ke? Boleh tak agak? Ada tak maknanya ada tak keadaan tetamu tak payah minta izin pun tak apalah masuk ya? Ada ke? Tak. Kalau orang mati-matian? Adalah Kak. Dan tu kalau bomba mai terbakar minta izin juga. Kawan tu dah lemas kat dalam dah. Bomba. Dia bomba siap. Assalamualaikum. Minta izin boleh saya masuk? Lagu tu bomba buat kerja. Hangus kawan tu kat dalam. Orang tanya pasal apa encik tak masuk ke dalam? Kami sebenarnya pihak bomba sampai awal tadi. Kami sampai awal dah. Tapi pasal kami minta izin dia tak jawab-jawab. Tak. Yang itu boleh. Bomba boleh terus masuk bang. Ni di bomba mungkin ada dengar tanya Ustaz. Dia pun rasa bukan rumah saya Ustaz macam mana? Tak ada masalah. Hal darurat. Tak kira lah kok mana pun rupa orang tu. Sebab itu kita dalam rumah agak-agak kadang-kadang kecemasan. Faham tak? Kita mana nak tahu tiba-tiba pitam. Allah pitam. Dah tumbang. Kita dalam rumah je ni tak suka pakai baju. Sudah. Betul. Kena ada expectation tu. Tahu expectation? Cakap orang putih tu. Faham tak Pakcik? Suka Pakcik. Nak kita kena jangka juga tuan-tuan. Kita seorang-seorang kita. Kan tiba-tiba tumbang. Orang duk telefon-telefon tak jawab. Telefon-telefon tak jawab. Pada dia pula hal orang ni tak jawab ni. Bagi salam tak jawab. Gegar rumah tak jawab. Sudah. Panggil orang. Panggil orang masuk, tengok pingsan. Tapi itulah. Kita dah sampai hospital. Sedar-sedar. Awak aku kat sini kata dia. Dia baru tinggal. Astaghfirullahalazim. Dia kata tak apa Kak. Duduk diam kata. Faham? Sebab itu kita kata tadi, ada tak orang boleh masuk tanpa minta izin? Ada. Macam kata polis nak pergi tangkap perompak, takkan minta izin dulu? Kan? Siapa dia dalam, kami telah mengepung, boleh izinkan kami masuk? Lari habis perompak semua. Faham tak? Ada keadaan tak perlu minta izin. Memang tetamu juga. Dan perompak tu tak boleh kata, encik siapa? Kami polis nak pergi tangkap hang. Encik tahu hukum tak minta izin? Cik tetamu, tolong buat cara tetamu. Agak-agak lah yang tu hang mencuri tak tahu hukum. Tuan-tuan, sebab itu kita kata tadi, ada keadaan tak perlu minta izin. Kecemasan. Kadang-kadang kecemasan ada. Kadang-kadang mak bapak orang tua duduk di rumah. Tengok-tengok tu senyap. Tak boleh juga. Kadang-kadang kita terjah masuk. Tengok-tengok Allah rupa sakit. Tak ada orang tahu. Jadi, saya nak sebutkan ginilah. Kita sebut tetamu tadi ada peraturan. Tapi ni saya nak beritahu kita ni tuan-tuan, mungkin ada jiran kita, memang orang kata, jiran ni jenis orang tua dah, berumur dah. Orang suruh pergi duduk dengan mak dia, dia tak mau. Dia suka duduk sendiri, dia tak suka duduk rumah orang lain. Betul tak? Ada jenis gitu kan? Tapi dia duduk seorang-seorang dia. Anak dia pesan ke kita, makcik tolong jenguk makcik, kalau apa-apa beritahu dengan kami. Dah kita duduk dengar pagi ni, rancangan Tanyalah Ustaz, bab tetamu, kita jadi serba salah. Kok macam mana aku ni nak masuk ni? Kata, tak. Boleh masuk. Boleh. Pasal apa? Sebab itu darurat. Kita tahu dah, makcik, mak saya ni tak berapa sihat. Tu kita dah siap dah. Tu masuklah dalam tadi tu. Tak payahlah minta izin pula. Kan, nak minta izin lama. Tak apa balik. Anak dia pun telefon, makcik, mak saya apa khabar ni? Tak tahu. 4 hari dah makcik minta izin, tak bagi jawab, kata dia. Jangan buat gitu Kak. Keras kawan tu dalam tu. Ya, tak ada masalah. Boleh. Ya, faham tak yang mana tanya tadi? Faham? Dia yang tanya tu kita kena tanya faham dulu. Faham tak? Yang lain faham?
Faham, nampak memang faham lah semua tak. Duduk kat studio ni kalau kata tak faham, orang dalam TV tengok teruk tak faham-faham. Ada soalan lagi ke? Ada, baik, silakan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, bagaimana kalau anak kecil perlu juga minta izin? Terima kasih. Kalau anak kecil, betul juga. Kan? Dia minta izin ni tuan. Masuk rumah pun minta izin juga. Kadang-kadang tetamu bilik tidur mak bapak, kena minta izin. Kadang-kadang. Faham tak? Itu tetamu juga. Tetamu ni nak masuk bilik, itu tetamu juga. Bukan mesti rumah aja, Datuk hotel. Tuan-tuan minta izin masuk hotel ke masuk bilik hotel? Mana ada orang minta izin masuk hotel? Pergi dekat reception tu. Boleh izinkan saya masuk? Pening orang jaga hotel tu. Makcik bawa mai sini dah duduk 3 hari dah. Pasal minta izin. Baru balik tanyalah ustaz. Kita jawab selepas ni. Berehat dulu. Lagu dah main tu maknanya rehat dah tu. Ya, tenang. Jadi di rumah boleh minum dulu lah. Minum dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya muslimin. Alhamdulillah, terima kasih Basit tu bersama pagi ini di Tanyalah Ustaz. Ya. Alhamdulillah pagi ceria pagi ni. Tengok orang baling pun ceria, tengok sengih semua, tengok senyum. Makcik-makcik. Baik. Tuan-tuan sekalian, tadi kita sebelum rehat kita tanya pasal apa tadi, budak-budak kecil. Ya, budak kecil. Kadang-kadang anak kita keluar masuk bilik tu. Kan? Jadi itu sebenarnya kena minta izin juga. Tapi kena tengoklah budak kecil tara mana. Dia bukan mesti budak kecil itu budak kecil. Dia kena gini, tengok. Kalau sekiranya kata para ulama, kalau sekiranya dia dah mengenal lebih lagi masuk bilik lah kita katakan, soal hubungan suami isteri, atau dia kata macam contoh ayah dia cium mak dia. Cium ya. Tapi dia rasa macam, apa ni kita dia dah mula kenal. Dia rasa malu. Hal tu kita kena jaga tu. Kadang ada mak-mak bapak ni dia tak agak-agak. Kan? Ni masalah, sebab tu kena hati-hati tuan-tuan. Kesian emosi anak-anak. Kita kena ingat anak-anak tadi, sebab tu kadang-kadang hari ni minta maaf sebutlah. Kadang-kadang kita mak bapak ni kita tak perhati bab tu. Sebab tu kenapa orang suruh buat rumah tu 3 bilik. Ada bilik mak bapak, ada bilik anak laki-laki, bilik anak perempuan. Supaya asing. Ya, bukan apa, kita benda ni sebenarnya benda yang suatu yang fitrah. Tapi kita kena jaga. Kena ingat pasal ada orang dia belum masa dia untuk dia nak mengetahui benda-benda yang berkaitan dengan dari segi apa dia panggil naluri lelaki dan wanita ni. Dia belum masa. Sebab itu kenapa agama jaga. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW ada sebutkan wa farriquhum fil madaji. Bila anak umur 10 tahun pisahkan. Pasal apa? Agama melihat umur 10 tahun ni dia dah mula ada kecenderungan. Pasal orang kadang yang perempuan dia sudah akhir balik. Kadang orang lelaki yang anak kita lelaki dah akhir balik. Jadi kalau kita tak asing ni tuan-tuan, selagi kita takut, pasal apa cakap utara ni? Kejap lagi kita takut cakap KL. Kejap lagi kita takut kalau benda ni beri kesan kepada emosi dia. Yang ini yang bahaya. Bahaya jadi macam mana? Kadang anak ni dia punya akal belum cukup. Boleh faham tak? Akal dia belum cukup. Jadi kalau emosi tu dah terganggu, ini yang kita tengok anak-anak kita dia ikut emosi. Tuan-tuan, dia tak ada rasa segan untuk apa dia panggil ni, maruah dia calarkan. Dia tak ada rasa segan. Dia tak ada rasa segan kalaupun dia tu laki perempuan untuk duduk sama-sama. Pasal apa? Pasal emosi dia lebih daripada akal. Boleh tak? Macam kita orang tua kan? Kita orang tua nak pegang tangan, malu tak? Amboi kuat bunyi malu dia. Macam mengiyakannya. Tapi betul. Tengok orang tua dia betul tak? Betul. Kan? Kalau pergi dengan pak cik pergi kenduri kahwin pegang tak? Tak, malu pasal akal kita melampaui emosi. Bukan kata kita tak sayang kan? Betul tak? Sayang laki kita. Kan dia duk bagi kita makan lama ni, dia duk cari kerja sebagainya. Laki kita. Tapi pasal akal kita, malu kat orang tak? Kadang nak salam pun malu tak? Salam, selalu salam, cium, salam, gitu lah. Pasal malu. Pasal akal. Tapi orang muda, budak-budak, kadang-kadang remaja yang anak-anak ni, dia akal tak sampai. Emosi dah sampai. Boleh faham? Hak ni kita nak bincang. So itu yang kita kata tadi, bukan soal anak-anak. Kita kena tengok, perhati tuan-tuan. Kena tahu, kalau anak-anak ni dah mula meningkat, bukan mesti dewasa.
Kalau dia dah mula kenal soal emosi, kena jaga. Faham ni yang di rumah? Jadi minta tolong tuan-tuan, ni zaman-zaman di akhir zaman ni fitnah yang begitu hebat. Ya. Kita kata fitnah ni apa benda? Ujian-ujian ni banyak, bukan daripada makna yang di luar tu dah hebat dah. Tiba-tiba yang dalam rumah pun buat benda yang sama. Ya, maksudnya ujian tu wujud juga dalam rumah. Anak-anak tadi dia tak sempat nak mengimbangi akal dia. Sebab itu kena ajar anak-anak. Kalau anak-anak kita tahu dah yang besar-besar lah, kalau anak yang merangkak lagi tak apa, tak ada masalah, dia pun tak tahu benda. Kan? Itu kalau anak-anak ni kita pesan, nak masuk bilik ibu, ketuk. Minta izin. Kalau ibu tak beri masuk, jangan masuk. Hatta kalau kita seorang-seorang tak ada suami pun. Kadang-kadang pakaian kita kan. Anak kita laki-laki kadang duduk sekolah menengah, sekolah rendah lah. Sekolah menengah kita pun malu dah. Sekolah rendah. Kadang-kadang darjah 3, darjah 4. Kita kena rasa malu tu. Dia dah boleh fikir dah. Dia dah boleh tahu. Makna kata yang ini ni panggil apa. Ni bukan panggil sebut-sebut gitu ya. Kadang dia buat gurau lagi. Di sekolah-sekolah kadang-kadang. Sebab itu tuan-tuan kita kena ada dia punya peraturan. Jangan pandang remeh benda ni. Kita duk bincang ni tuan-tuan. Sebab itu tetamu ni dia beri kesan. Beri kesan. Orang yang nak bertamu ni dia ada peraturan. Kenapa? Banyak kesan kalau kita tak ikut peraturan dalam soal kita nak bertamu tadi. Sebab itulah ya disebut dalam Al-Quran ya ayat 59 surah An-Nur, Allah Taala sebut wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyastazinu kama stazana alladhina min qablihim. Apabila anak-anak sampai usia balik, hendaklah minta izin. Usia balik ni kerana akal dah cukup dah. Faham akal dah cukup? Akal ni maknanya dia dah boleh fikir macam-macam. Tapi lah ni kadang-kadang tak payah fikir balik kan. Kita duk tengok dekat surat khabar, Allahu Akbar. Sekolah rendah daripada buat macam-macam dah. Kadang-kadang boleh tangkap, cikgu-cikgu tangkap di sekolah. Dalam keadaan bercumbuan dan sebagainya. Maknanya nak cerita suasana dah berubah. Nabi sebut tu sebagai had nak menunjukkan bahawa kecenderungan tu berlaku. Maka kecenderungan berlaku lebih awal lah ni, maka kita kena hati-hati, kena jagalah. Faham mana yang tanya tadi? Faham tak? Jadi kalau perlu kunci pintu lah. Kalau perlu pasang mangga 4. Betul? Kan? Kadang-kadang kita kunci, dia ada kunci pula. Kita pasang mangga 4 jadi dia pening. Mak, mana kunci lagi 3? Nanti kunci lagi 3 ada kat mak. Tu contoh. Boleh faham? Baik, kita teruskan pada soalan seterusnya kalau ada. Ada lagi yang nak bertanya sebelum nak balik ke baling? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Tak berapa nak dengar. Letak mikrofon tu. Saya Siti Khadijah binti Abdul Rahman ingin bertanya pada Ustaz. Maaf Ustaz, kalau tetamu rumah Allah pula perlu ada peraturan juga ke? Terima kasih. Dia punya tanya kat ujung tu ada ke pula ujung tu. Macam terpaksa je tanya nampaknya. Ginilah tuan-tuan. Allah Rabbi subhanallah ya. Ceria betul dengan orang baling pagi ni. Dia begini. Sebab tu kita cerita tadi dia sebenarnya dia tetamu ni kok mana pula. Kita cerita rumah orang ke, tetamu rumah Allah ke, mesti ada peraturan dia. Cuma ialah kalau tetamu rumah Allah ni masuk masjid surau, tak payahlah tuan-tuan duk minta izin. Kan? Ada orang buat modal begitu. Lama tak nampak kat surau. Aku minta izin, dia tak bagi mai. Lama dah minta izin, tak mai. Jangan buat modal tuan-tuan. Kan? Ada orang kadang-kadang dia dengar ni, dia buat pusing. Dia buat kelakar. Kan? Mai lah ke masjid. Aku tak tahu nak minta izin kat siapa, kata dia. Jangan buat. Sagi besok Allah Ta'ala murka naya. Tuan-tuan, kita nak sebut, ada juga peraturan dia. Ya, ada peraturan. Masuk masjid pun ada peraturan. Kita tetamu. Nama pun tetamu, betul tak? Ada peraturan dia. Antara peraturan dia apa? Antara peraturan dia bila masuk masjid. Ni nak bagi tahu ni orang lain. Kita cerita pasal tetamu hari ni. Dan kita cerita, kalau semalam kita cerita tetamu dunia. Tetamu dunia. Ada peraturan dia. Lain ni kita cerita tetamu masjid. Pun ada peraturan. Apa peraturan dia? Ni terbalik dah ni. Bukan tanyalah ustaz. Ustaz tanyalah. Apa peraturan dia? Masuk kaki kanan. Lain? Hak paling penting sekali. Lagi penting. Solat sunat 2 rakaat. Tahiyatul masjid dia panggil. Betul tak? Hak ni banyak orang lupa.
Nabi sebut kan dalam sebuah hadis. Nabi kata apa? Idza dakhala ahadakumul masjida fala tajlisu hatta yusalli rak'ataini. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jangan apabila seorang sekiranya seorang kamu masuk ke dalam masjid, kan? Jangan dia duduk. Fala yajlisu hatta yusalli rak'ataini. Kan? Dia jangan duduk melainkan sehinggalah dia solat 2 rakaat. Itu dia panggil peraturan dah tu. Solatlah dulu 2 rakaat. Masuk masjid nak dengar kuliah ke apa ke, memang ada orang tanya, Ustaz, nak dengar kuliah dulu ke solat dulu? Dia kata begini, kita berehat seketika. Soalan jawapan tak habis lagi tu. Kita kata lepas ini kita jawab. Jadi kalau siapa bangun tak duduk, dia dapat jawapan tu separuh ya. Jadi duduk balik, saat lagi kita jawab bagaimana peraturan nak masuk ke dalam masjid ni, insya-Allah. Aywa, pada masa-masa akhir kita dalam pertemuan pagi ni, sejak semalam kita bincangkan tentang tetamu. Dan tadi sekejap tadi sebelum rehat ada orang tanya pasal tetamu Allah ataupun tetamu Allah lah ya, tetamu bertamu di masjid. Kita sebut peraturan dia lah, kita tak kata minta izin ya, masuk masjid ni tak payah minta izin, masuk saja ya. Cuma kadang-kadang ada setengah-setengah masjid dia suruh minta izin dengan nazir dulu, tak ada kerja. Saya nak masuk masjid dah, dia boleh tanya untuk apa. Ada ke tanya orang nak masuk masjid untuk apa? Ikut orang nak buat apa benda kan. Takkan orang nak lumba lari pula dalam masjid. Tapi kadang-kadang kita nak sebut ni tuan-tuan, peraturan tu yang kita tak tahu. Tadi kita kata dah tadi, bila orang masuk dalam masjid, solat 2 rakaat. Kalaupun ada kuliah dalam masjid, solat juga 2 rakaat. Sebab Nabi suruh, ada disebut dalam sebuah hadis, Nabi SAW sedang berkhutbah. Tiba-tiba ada sahabat yang masuk. Sahabat Nabi tanya tu, hang dah solat 2 rakaat ke belum? Belum. Bangun dan solat. Ya? Kum fasalli, bangun dan kau solat 2 rakaat. Sebab itu maknanya kena juga solat 2 rakaat. Itu sebagai apa? Adab kita jadi tetamu dalam rumah Allah. Macam kita kata tadi lah kan, tetamu rumah tadi panjang kita cerita. Ya, macam-macam tanya tu, anak-anak pun semua kok macam-macam lah timbul. Betul tak? Lain ni kita kata tetamu rumah Allah Ta'ala pun sama juga. Jadi kita kena ada peraturan lah. Berapa ramai orang masuk dalam masjid solat 2 rakaat? Tak ada harapan. Buat tak? Buat kan. Ni kita dalam TV ni kena angguk jawab buat tak? Buat. Kan? Kalau tidak nanti orang kata teruk betul orang baling. Tak buat kata dia. Tak, kita kena buat lah. Kena buat. Iaitu adab kita ataupun kita panggil apa tadi? Kita kata peraturan kita bila jadi tetamu dalam rumah Allah Ta'ala. Cuma nak bagi tahu, kalau kita masuk Masjidil Haram, dia lain sikit. Kalau kita masuk masjid kita, kan, masjid kita kena solat tahiyatul masjid. Tapi masuk Masjidil Haram yang lebih utama. Tahu Masjidil Haram? Hak ada Kaabah tu dipanggil Masjidil Haram. Masjid Mekah lah orang panggil Masjid Mekah. Tak, kadang-kadang kita panggil Masjidil Haram kat mana tu? Nah, Masjid Mekah tahu? Tahu lah Masjid Mekah. Dia pasal panggil lain sikit. Tuan-tuan, sebab itu kalau Masjidil Haram umpamanya, itu lain. Ulama mengatakan bahawa yang lebih utama ialah tawaf. Dia panggil tawaf kudum lah. Dia panggil tawaf selamat datang. Maknanya masuk dalam masjid, tawaf dulu. Jangan duk buat tahiyatul masjid lagi. Tapi ada sebagian ulama kata boleh buat tahiyatul masjid daripada tu, tak luput maknanya. Habis tawaf boleh buat tahiyatul masjid pun boleh. Tapi kod mana pun yang lebih utama adalah tawaf. Dia berbeza dengan masjid kita. Tahiyatul masjid ni, ya. Jadi surau ni ada sebagian kata tak payah pasal dia tu bukan masjid. Ada sebagian kata yang namanya masjid saja yang ada solat Jumaat, maka hak tu dipanggil masjid. Jadi yang itu tu ada tahiyatul masjid. Ada juga pandangan yang mengatakan surau juga ada tahiyatul masjid. Tapi kita ambil pandangan yang masyhur mengatakan bahawa di masjid saja tahiyatul masjid. Itu pasal ada larangan orang perempuan yang dalam haid tak boleh masuk dan sebagainya. Hak tu di masjid. Surau ni kadang-kadang tak ada masalah. Ya, jadi tak apalah, hak tu kita tak payah gaduh lah benda tu. Cumanya kita kata tadi yang penting tetamu mesti ada adab.
Boleh faham makcik? Orang baling faham? Bagus. Kalau faham baguslah ya. Jauh mengaji tu pagi ni. Sampai Kuala Lumpur baling mengaji sampai Kuala Lumpur. Masya-Allah. Hebat betul orang baling ni. Lepas ni dengar kata balik terus orang baling. Baik, saya ingat kita ada masa sikit lagi kot. Ada lagi masa? Ada ya? Baik, ada masa sikit lagi. Kita buka soalan lah. Ada soalan lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Nur Asmah binti Mak Daud nak ajukan satu soalan, iaitu berbunyi, boleh tak bawa tetamu yang tidak diundang? Bawa tetamu. Ada juga nama dipanggil tetamu yang tidak diundang. Yang ini biasa masa bila? Kenduri kahwin kot. Kadang-kadang kita pergi kenduri bawa adik kita. Macam mana? Boleh ke tak boleh? Ustaz, kami main ni tanyalah Ustaz lah. Bukan Ustaz tanyalah kami. Tak boleh ke tak boleh? Dibaling boleh. Oh, dibaling boleh? Kalau dia baling boleh? Makan kenduri boleh bawa. Dia panggil satu keluarga, siapa yang ada di mana balik boleh makan kenduri. Oh, dia kira kalau satu keluarga tu kot mana pun? Ya. Oh, makna dia boleh panggil cucu, cicit apa semua sekali? Oh, tu lah. Oh, dia style gitu? Ya. Bagus. Oh, pasal dia kata seisi keluarga. Ya, seisi keluarga. Awak dia tak tulis sekampung. Oh, sekampung memang panggil semua. Dia begini tuan-tuan. Pertama sekali, kok mana pun kita kata dia bergantung pada tuan rumah. Pasal hak dia. Kita nak pergi makan tu lain tu. Hak dia. Mana boleh makan. Kan? Sebab itu Allah Ta'ala sebut tu, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kan? Jangan makan harta secara batil. Itu termasuklah secara batil, tak ada izin. Kan? Tak ada izin sama. Tapi kadang-kadang orang buat kenduri ni memang nak bagi orang mai ke bagi orang tak mai? Bagi orang mai kan. Kak ni kenduri banyak ni. Macam mana? Dia kata tak apa, kata dia. Memang nak bagi orang makan. Tapi kita tak boleh nak kata juga. Lah ni orang buat di hotel. Orang buat di hotel, betul lah dia kata seisi keluarga. Kan? Hotel dia ada kursi siap dah. Selagi kita buat tu, 2 bas keluarga kita ya. Amboi hang banyaknya, 2 bas. Seisi keluarga kata dia. Tak tahu macam mana. Sebab tu kita kena tengok. Ya, kita tak boleh lamsam bagi hukum tu begitu, tak boleh. Tengok keadaan. Memang tidak nafikan, ada sebahagian pandangan dibersandarkan kepada kisah Rasulullah SAW. Ada satu peperangan dalam peperangan Khandaq kalau tidak silap. Orang ajak Rasulullah SAW pergi makan ya. Rasulullah, aku jemput hang pergi makan ke rumah ni. Ada sajalah nak bagi hang, nak ajak hang jadi tamu, nak meraihkan. Rasulullah SAW ajak seluruh orang yang duk buat kerja tu, mai pergi makan. Ada riwayat katalah, ada pandangan sebut begitu. Ya, dia kata, jadi Rasulullah bawa. Terperanjat tuan rumah. Ya Allah, ramainya kerja dia. Tapi Rasulullah yang bagi, jadi semua boleh makan belaka. Walau bagaimanapun tuan-tuan, kita balik pada hukum asal. Asal dia, makanan tu kita tak boleh makan. Kita tak boleh. Tetamu kita sebut dah tadi daripada awal dah. Jadi cara bagaimana mudah ya. Kita pergi jumpa tuan rumah. Ni Kak Som nak beritahu. Ni saya bawa semua saudara, keluarga semua. Tak apa. Masuk. Yang penting salam. Betul tak? Ya, yang penting salam. Kalau tak salam, walaupun dia jemput pun sakit hati tengok makan free nampak. Faham? Sebab itu tak ada masalah kalau orang tu setuju. Tapi kalau dia kata minta maaf, dia kata kita tak boleh masuk. Katakanlah di hotel tuan, kita pun kata, Kak, saya bawa ni ada 8 orang ni nak ikut sekali ni. Kita minta maaf, dia kata pasal hotel ni kita tempah ngam-ngam teruk lah kata orang kat baling boleh makan satu keluarga kata dia. Tak boleh gitu. Kita kena ingat dari segi hukum dia tu tadi kita kata dah tadi. Minta izin tetap. Tetamu kod mana pun. Ingat tak tadi kita kata? Kod mana pun mesti minta izin. Kod mana pun. Dan tapi kalau kita kata kebiasaan tu kita payah nak hukum. Kita tak boleh nak kata kebiasaan lah ni. Dulu betul Kak, saya setuju dulu ni. Betul tak? Dulu mana ada orang buat kat hotel. Rasa-rasa hampir tak bunyi lah orang buat kat hotel tu. Orang masuk pun ikut tak ada pakai kad pun. Lah ni semua kalau bawa kad tu. Ada kad tak? Oh ni ada kad, boleh masuk. Ini tak ada kad. Takkan tak bagi kami hantar mengaji katanya lah Ustaz. Amboi.
Sebab itu tuan-tuan, kita kata tadi, tengok keadaan. Kalau tuan rumah redha kita masuk, silakan. Kalau tuan rumah tidak redha, tak boleh. Tunggu luar. Tapi kecil hati tak? Belajar dah kan? Dah belajar dah. Jadi tuan rumah kata, minta maaf lah kursi tak ada, lain tahun datang lah. Kecil hati tak? Dah. Kecil hati kau, kata dia. Dah, kami pergi tanya ustaz dah hari tu. Faham? Baik tuan-tuan sekalian, kita dah berada di penghujung ya, daripada perbincangan kita pada tajuk kita hari ini, iaitu tetamu. Saya ingat sejak semalam kita bincangkan, dan hari ini terima kasih kepada orang-orang baling ya. Hari ini ada orang tua, orang muda banyak ya. Dia campur. Semalam nampak golongan-golongan pertama saja. Hari ini ada orang muda ramai-ramai ya. Jauh mai daripada baling ni. Terima kasih kerana bersama-sama dalam menjadi tetamu ya, menjadi tetamu dalam topik perbincangan kita, tetamu pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan sepanjang 2 hari, tuan-tuan sekalian yang di rumah, para penonton, kita dapat apply. Ni kita mengaji ni bukan nak bagi seronok mengaji dengar ni, tak. Kita nak bagi apply. Lepas pada ni kita dah tahu dah. Oh, saya jadi cakap Penang, cakap utara ni pasal apa tak tahu ni. Kita dah tahu dah. Kita dah tahu dah. Jadi lepas pada ni kita buatlah mengikut apa yang diajarkan oleh agama. Ya, mudah-mudahan kita kena ingat, satu kita kena pegang. Bila kita buat apa yang diajarkan oleh agama ni, dia ada kebaikan yang terlalu banyak. Boleh faham? Jadi sebab itu tak ada masalah. Jangan kita rasa ikut payahlah jadi ikut agama ni. Tak, ada kebaikan yang tersembunyi yang kita tak tahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah terus istiqamahkan kita dengan agama ni, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi min tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.